Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang mulia Tuan Imam, ngurusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib 2 mingguan setiap hari Jumaat yang pertama dan Rabu yang ketiga pada setiap bulan untuk sama-sama kita mengikuti pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati pengarang kitab kita ini yang telah meninggalkan kita beberapa tahun yang lepas dengan meninggalkan jasa yang cukup besar, khasnya dalam pembukuan dan penyebaran beberapa buah kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita telah selesai mengikuti sebanyak 22 buah hadis dalam kitab kita ini. Dan malam ni kita akan sambung hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Baik, hadis yang ke-23 iaitu hadis berkaitan dengan pengkhianat. Dikatakan orang yang jujur. Dan orang yang jujur dikatakan pengkhianat. Pengkhianat dikatakan orang jujur dan orang yang jujur dikatakan pengkhianat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nas sanawatun خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال أخرجه ابن ماجه. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan.
ataupun kemarau panjang. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan orang yang benar. Dan orang yang benar dikatakan pendusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, diberi jabatan. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, tidak diberi jabatan. Dan yang berpeluang berbicara, berpeluang bercakap, hanyalah golongan Ruwaibidah. Ruwaibidah. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi, apakah Ruwaibidah itu, wahai Rasulullah? Siapakah golongan Ruwaibidah itu? Maka Nabi SAW menjawab, orang yang kerdil ataupun orang yang kecil. Dan sebenarnya dia itu hina dan tidak mengerti urusan orang ramai. Bukan mengurus tu, urusan orang ramai. Dia ni orang lekeh, orang tak bagus, orang hina. Tiba-tiba dia nak bercakap tentang urusan orang ramai, benda yang bukan bidang dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, pada malam ni kita bertemu dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Sumbernya daripada seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Sebagaimana yang telah kita bincang dalam pertemuan yang lepas, Abu Hurairah antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Selain daripada itu, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, isteri Nabi Aisyah. Ini di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi antara yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi iaitu Abu Hurairah. Jadi Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Ibnu Majah ni sekitar 200 tahun selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Kita belajar ilmu hadis, ada 6 ulama hadis yang terkenal, bukan sahabat Nabi. Berapa ratus tahun selepas Nabi wafat, ada 6 ulama hadis yang terkenal, yang masing-masing ada kitab hadis masing-masing. Yang pertama Imam Bukhari. Dia ada kitab dia Sahih Bukhari. Kemudian Imam Muslim, kitabnya Sahih Muslim. Kemudian Abu Daud, kitabnya Sunan Abi Daud. Kemudian Imam Tirmizi, kitabnya Sunan Tirmizi. Kemudian Ibnu Majah, kitabnya Sunan Ibnu Majah. Kemudian seorang lagi. Siapa dia seorang lagi? Imam Nasa'i, kitabnya Sunan Nasa'i. Daripada 6 ulama hadis ni, yang paling tinggi sekali, paling banyak sekali meriwayatkan hadis iaitu Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Jadi malam ni kita bertemu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang daripada 6 ulama hadis itu, iaitu Imam Ibnu Majah. Jadi dia meriwayatkan hadis ni daripada tok guru dia. Tok guru dia ambil daripada tok guru dia, ambil daripada ulama sebelum tu, sampailah kepada sahabat Nabi Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah dengar ucapan Nabi SAW ini. Boleh bagi kuat sikit tak? Saya ada orang kat dalam. Boleh hejah bagi volume cantik sikit. Baik. Ada? Tak ada orang lah. Saya rasa tak berapa jelas. Tak berapa jelas, dia sakit tekak. Jangan berdengung je.
Baik, jadi Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Abu Hurairah dengar daripada Nabi? Nabi kata satu masa nanti akan muncul tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Antara maknanya apa dia? Kemarau panjang. Kalau tuan-tuan buka sebahagian kitab-kitab lain diterjemahkan, ya, okey boleh. Kalau tuan-tuan buka sebahagian kitab-kitab yang lain diterjemahkan khadda'at itu maksudnya tahun-tahun penipuan, tahun-tahun pendustaan. Okey dah. Cuma dalam kitab kita ni diterjemahkan akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Tandus. Nak cari benda baik tu susah. Tandus lah juga tu. Nak cari benda elok tu payah. Tandus juga tu. Selain daripada tandus tu maksudnya kemarau panjang. Setengah kitab hadis terjemahkan sanawatun khadda'at, iaitu tahun-tahun yang penuh dengan penipuan-penipuan. Waktu itu bila muncul tahun-tahun tersebut yang akan muncul di akhir zaman, dan muncullah hari ini. Ya. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan, ataupun boleh juga terjemahkan kemarau panjang. Bila muncul tahun-tahun tersebut, Nabi kata apa dia? Waktu itu akan muncullah beberapa perkara. Yang pertama, yusaddaqu fihal kadhib. Yusaddaqu fihal kadhib. Orang yang dusta, kaki menipu, dibenarkan, diberi kepercayaan. Orang percaya dia bercakap. Orang beri tugas pada dia, orang beri amanah kepada dia. Si pendusta dikatakan orang yang benar, padahal dia tu kaki menipu. Rekodnya menipu. Maka dia dikatakan orang yang benar. Yusaddaqu fihal kadhib. Si pendusta dikatakan orang yang benar. Menipu dalam banyak hal. Dalam urusan agama, dalam urusan keduniaan, dalam urusan cari duit. Dia menipu. Maka orang kata dia benar. Yusaddaqu fihal kadhib. Yang kedua, apa yang muncul pada tahun-tahun tersebut? Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dan orang yang benar, yang jujur dikatakan penipu pula. Orang yang boleh dipercayai, ya, cakapnya betul, maka dikatakan pula sebagai penipu. Orang tak nak percaya, orang tak nak ikut pula. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, ya, telah didustai orang yang benar. Orang yang benar tu dikatakan pendusta. Banyaklah yang berlaku. Kemudian Nabi kata apa? Apa lagi yang muncul pada tahun-tahun tersebut? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Diberi amanah kepada orang yang khianat. Orang yang khianat diberi amanah. Dia tu khianat. Tak pernah jujur dalam tindakannya, ucapannya, perilakunya, kehidupannya. Tiba-tiba dia diberi amanah. Wa yu'tamanu tu maksudnya diberi amanah. Fihal kha'in, kepada orang yang khianat. Makin buruk akhlak, makin orang beri kepercayaan. Pegang sesuatu tugas dalam masyarakat dan sebagainya. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang khianat disuruh pegang amanah, diberi jabatan, ya, diberi kekuasaan, diberi tugas, diberi kepercayaan. Wa yukhawwanu fihal amin. Sebaliknya, orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Tak diberi kepercayaan pula, tak diberi tugas pula. Padahal dia yang paling berdisiplin, dia yang paling jujur, tindakannya paling elok, paling tepat, paling betul, tak diberi tugas pula, tak diberi tanggungjawab pula. Bahkan dia dikatakan pengkhianat. Wa yukhawwanu fihal amin. Ya, orang yang amanah dikatakan khianat. Jadi 4 benda ni Nabi kata muncul pada tahun-tahun tersebut. Tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan, penuh dengan penipuan itu. Ya. Si pendusta dikatakan benar, orang yang benar dikatakan dusta, pengkhianat disuruh pegang amanah, orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Kemudian,
Satu lagi Nabi sebut, apa lagi yang muncul pada tahun-tahun tersebut? Wayantiqu fiha ruwaibidah. Waktu tu yang banyak bercakap, ramai yang bercakap ni golongan ruwaibidah. Banyak yang berbicara, banyak yang diberi peluang bercakap, golongan ruwaibidah. Dia bercakap, orang dengar, orang ikut, orang tolong share ucapan dia, orang dengar kata-kata dia, ya. Apa ucapan dia orang pakai. Nabi sebut golongan ni adalah golongan ruwaibidah. Bercakap, diberi peluang bercakap, kemudian orang dengar cakap mereka, orang ikut cakap mereka. Kemudian ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa dia ruwaibidah ni? Ruwaibidah ni siapa dia? Golongan ruwaibidah ni yang bercakap, diberi peluang bercakap, orang pun dengar cakap dia. Siapa dia ruwaibidah ni? Maka jawab Nabi, ar-rajulut tafihu fi amril ammah. Orang yang kerdil. Kerdil tu bukanlah maksud kerdil tu badan dia pendek, bukan. Tidak, orang pendek tak boleh bercakap. Saya diri sebelah tuan-tuan pun tuan-tuan lagi tinggi. Bukan maksud kerdil tu dia punya fizikal badan dia. Kerdil ni maksudnya orang hak lekeh sangat, perangai tak elok, tak sepatutnya orang dengar dia bercakap, tiba-tiba orang dengar dia bercakap. Tu maksud kerdil, lekeh, perangai pun buruk, uduh, tingkah laku tak tentu hala. Ar-rajulut tafihu fi amril ammah. Tiba-tiba orang yang kerdil, lekeh, perangai buruk, hina, dia nak bercakap tentang urusan awam, urusan orang ramai. Benda yang tak sepatutnya dia bercakap, benda yang bukan bidang dia, benda yang dia tak tahu, dia nak bercakap juga. Timbul masalah agama sikit, dia nak jadi ustaz. Orang bergaduh masalah ekonomi sikit, dia jadi pakar ekonomi. Orang bergaduh hal mahkamah sikit, dia jadi hakim pula. Jadi dekat Facebook ni, dia jadi semua benda. Dekat Facebook, kat media sosial ni, dia jadi semua benda. Sekejap dia jadi ustaz, sekejap dia jadi pakar ekonomi, sekejap dia ulas politik antarabangsa, sekejap dia jadi pakar perang. Dia jadi semua benda. Nabi kata, ar-rajulut tafihu fi amril ammah. Orang yang lekeh, kerdil, hina, tiba-tiba nak bercakap tentang urusan orang ramai, benda yang dia tak layak bercakap kan. Bahkan ustaz sekalipun, saya sebut banyak kali lah, ustaz sekalipun, ilmu agama ni luas. Ilmu agama ni luas. Ilmu agama ni luas. Tonggak utama dia itulah, ada rukun Islam, ada rukun iman, tu tonggak utama dia. Cabang-cabang agama tu banyak lagi. Beriman kepada Allah tu ada lagi, dia punya huraian panjang lebarnya. Beriman kepada malaikat tu ada lagi, dia punya huraian ni. Tapi itulah tonggak utamanya. Maksudnya cabang-cabang, ya, ranting-ranting benda dalam Islam ni luas. Ustaz mengajar pun bukan semua benda dia boleh mengajar. Dia bukan bidang tu, dia tak boleh mengajar bidang tu. Dia bukan ambil bidang fiqh, kemudian dia nak ajar bab-bab hukum hakam, masalah sah batal, masalah apa dia, urusan ibadat yang bukan kepakaran dia. Tak boleh. Tak boleh. Mungkin dia tahu benda-benda asas ibadat je lah, kan, sembahyang, rukun sikit sebanyak. Masalah benda dalam-dalam yang ulama punya pandangan begini, punya pandangan ni, tu bukan kepakaran dia. Jangan bercakap. Kalau dia bidang Quran, dia mengajar bidang Quran. Kalau dia kepakaran bidang hadis, hadis. Kalau dia kepakaran dalam bidang muamalat, fokus pada benda tu. Hatta seorang ustaz, agamawan sekalipun, bukan semua benda dia mampu kuasai. Jadi dia kena jaga disiplin ilmu. Apa dia disiplin ilmu? Fokus apa benda yang duduk dalam bidang dia. Orang tanya soalan, jawab benda yang boleh jawab. Yang tak boleh jawab, jangan jawab. Ambil masa sikit, minta maaf, saya jawab semula dalam kuliah akan datang. Saya rujuk dulu mana-mana ustaz-ustaz lain. Masalahnya dia rasa dia duduk depan orang ni jadi ustaz, semua benda dia kena jawab. Bila dia tak lepas jawab, dia rasa dia malu, dia tu ustaz tak lepas jawab. Tak macam tu. Ilmu agama ni luas. Benda tak boleh jawab, tak boleh. Tangguhkan dulu jawab. Rujuk dulu orang yang lebih tahu tentang hal tu. Kenapa dia? Ustaz agamawan ni rujukan masyarakat. Bila kita jawab, jawapan kita orang pakai. Malam ni kalau saya jawab soalan tuan-tuan, tiba-tiba jawapan tu salah.
Hak dengar malam ni 20-30 orang. Dia pakai jawapan ni. Dia pergi sebar kat orang lain. Bulan depan saya tahu saya punya jawapan malam ni tersilap. Saya nak betulkan bulan depan. Silap-silap orang hak dengar tu dia tak mari pula kuliah bulan depan. Jadi kacau bilau. Jawapan jenis agak-agak tak confident, tak payah jawab. Tak payah jawab. Sebab tu Imam Syafi'i kata bila kamu ditanya sesuatu perkara, ya, lalu kamu jawab tidak tahu, dia bukan satu keaiban, bukan benda aib. Kalau orang tanya lalu kita jawab kita tak tahu. Serupa orang tanya jalan. Jalan nak pergi rumah ni kat mana? Minta saya tak tahu. Saya pun bukan duduk kawasan sini. Jawab je lah tak tahu. Jawab je lah itu. Daripada duduk agak-agak, saya rasa tempat ni untuk try terus ke depan. Saya pergi lepas ke kubur kawan tu. Lepas ke kubur, entah ke mana-mana. Benda tak tahu, saya tak tahu. Tanya penduduk sini lah, saya tak duduk sini. Saya pun mari je tempat ni. Baik. Jadi Nabi kata nanti akan muncul satu golongan yang disebut sebagai ruwaibidah. Semua benda dia nak bercakap. Ni cabaran kita hari ni. Cabaran apa dia? Cabaran media sosial hari ni. Semua orang ada alat untuk masing-masing sampaikan mesej masing-masing. Dulu kita dengar orang bercakap dekat TV je lah. Dulu kita dengar orang bercakap dekat radio je lah. Hari ni semua orang boleh bercakap. Dia buat video, dia share kat Facebook dia. Dia buat video, dia share kat TikTok dia. Dia buat video, dia share dekat Instagram dia. Semua orang boleh jadi pemberita masing-masing. Semua orang boleh jadi reporter. Betul tak betul cerita lain. Jadi kalau pengikut dia ramai, dia punya follower dia tu sampai 10,000, 20,000, 30,000 orang. Orang pula suka dengan dia, dia pula share benda-benda tak tentu. Orang pakai. Tiba-tiba lepas-lepas tu baru tahu tersilap. Mungkin kita baiki kesilapan tu. Kita padam video tu boleh padam, boleh delete. Masalahnya orang dah download video tu dah. Berapa ribu dah orang download video tu? Berapa ratus orang dah share dalam grup-grup WhatsApp Masjid Surau? Kadang-kadang dalam grup WhatsApp Masjid Surau pun ada share benda-benda tak tentu halo. Naya dah. Dalam grup WhatsApp Masjid Surau pun kadang-kadang ada dok share benda-benda tak tentu halo. Allah kata benda ni tak sepatutnya. Yang share tu pun kadang-kadang kita tengok. Bukan orang biasa-biasa hak share ni. Orang yang kadang-kadang duk ajar kita tentang tabayyun, selidik maklumat. Orang yang kadang-kadang duk peringatkan kepada kita tentang peringatan Allah dalam surah Al-Hujurat bila sampai satu berita kena selidik dulu. Tiba-tiba kita tengok, lah dia pun kaki duk share benda mengarut-ngarut. Ni Nabi sebut ruwaibidah. Semua benda dia nak cakap. Semua benda nak jadi hero. Tak ada kerugian pun kita tak jadi orang yang pertama. Tak ada kerugian pun. Ada orang tu dia seronok dia jadi orang pertama tahu berita. Dia seronok dia jadi orang pertama share maklumat. Dia seronok. Tak ada kerugian pun kita tak jadi orang pertama tu. Dan lebih bahaya jadi orang pertama kalau tersilap. Lebih bahaya jadi orang pertama. Lebih baik tenang. Benda-benda tak tahu, tak jelas, relax dulu, tenang dulu, semak pada orang tu dia buat benda ni. Nabi kata akan muncul ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Orang yang kerdil, lekeh, hina. Tiba-tiba semua urusan orang ramai, urusan awam, semua benda dia nak ulah, dia nak komen. Tak tahu dia. Sebab tu dalam hadis-hadis sebelum ni kita baca, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, bercakap benda baik ataupun lebih baik, diam. Artinya apa dia? Bercakap waktu perlu. Waktu perlu cakap baik, cakap. Waktu benda tak ada keperluan, diam. Waktu benda tak tahu, diam. Lebih baik. Baik. Ini berapa peringatan Nabi di antara perkara-perkara yang akan muncul di akhir zaman. Dan benda-benda ni berlaku. 5 perkara ni berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Si pendusta dikatakan benar, orang benar dikatakan pendusta, pengkhianat diberi amanah, diberi kepercayaan, orang yang amanah dikatakan khianat, dan banyak orang nak bercakap semua urusan orang ramai benda-benda yang bukan bidang dia. Jadi kata pengarang kitab ni, dia kata zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan. Tandus tu bukan hanya maksud tandus tu maksudnya kemarau panjang. Tandus daripada sudut material. Tandus daripada sudut pemikiran. Ya. Dalaman. Akhlak. Tandus. Orang yang benar akan diketepikan dan orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Kaki maksiat kadang-kadang dapat tempat dalam media sosial.
Dia buat benda tak senonoh. Kemudian buat live, cerita pengalaman dengan orang. Benda aib kita buat, bila Allah Ta'ala tutup, diamlah. Peruang untuk Allah Ta'ala bagi kita bertaubat. Buat apa cerita pada orang? Kita dah bertaubat, tak perlu cerita benda aib lama pada orang. Kalau sungguh kita dah berubah bertaubat, tak perlu cerita benda aib lama pada orang. Kalau tujuan untuk beri pengajaran, tak perlu pun secara umum macam tu. Tak perlu. Bila Allah Ta'ala tutup benda aib dosa kita, buat apa kita buka? Kita buat dosa pada malam hari, Allah Ta'ala sembunyikan. Lalu siang hari kita buka keaiban kita. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, semua dosa diampunkan oleh Allah. Kecuali orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian berbangga dengan maksiat yang dibuat. Itu tidak ada harapan pengampunan daripada Allah, Nabi kata. Semua dosa ada harapan untuk diampunkan oleh Allah. Kecuali orang yang buat dosa, kemudian terang-terang, berbangga, cerita, rasa seronok, kongsi benda buruk dia buat dengan orang, ni susah untuk dapat pengampunan. Rasa bangga dengan maksiat dia buat. Orang-orang yang benar tidak diberi peluang untuk bercakap. Kadang-kadang disekat menjadi pemimpin, pengurus, untuk urus masyarakat, urus orang ramai. Sedangkan orang yang khianat diberi peluang menjadi pemimpin, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bercakap apa saja yang mampu dikatakannya. Padahal mereka hanyalah peribadi-peribadi ataupun watak-watak yang hina berlumuran dengan dosa dan maksiat. Dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat orang ramai. Tiba-tiba dia nak bercakap tentang urusan orang ramai. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Dan di antara perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman yang pernah diperingatkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lepas dan telah kita saksikan di hadapan kita pada hari ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita ambil satu lagi hadis Nabi SAW, iaitu hadis yang ke-24. Hadis berkaitan dengan peperangan demi peperangan. Banyak perang ni di antara tanda-tanda kiamat kecil. Peperangan demi peperangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yafidhal mal wa tadhharal fitan wa yakthural harj. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Qala al-qatlu 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 thalathan. Rawahu Ibnu Majah. Sama, hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sumbernya daripada Abu Hurairah juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah. Mewah. Banyak harta. Dan timbulnya fitnah, yakni ujian kepada keimanan, wa tadhharal fitan, timbulnya fitnah, ujian-ujian yang menguji keimanan kita. Dan yang ketiga Nabi kata wa yakthural haraj, dan banyaknya terjadi al-haraj. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apakah al-haraj itu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, peperangan. Thalathan, Nabi ulang sebanyak 3 kali. Peperangan demi peperangan demi peperangan. Thalathan, 3 kali Nabi ulang perkataan al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Perang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, hadis riwayat Ibnu Majah sumbernya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dekatnya kiamat. Dan ini sebahagian daripada tanda kiamat kecil. Iaitu Nabi beritahu kepada kita tidak akan berlaku hari kiamat. La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi. Sehingga didahului oleh perkara-perkara ni dulu. Sebab tu ada pembahagian tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Dia ada tu. Flow dia tu. Berlaku benda ni, kemudian berlaku benda ni, kemudian barulah disusuli dengan 10 tanda kiamat besar. Jadi dahului dengan tanda kiamat kecil dulu. Didahului oleh tanda kiamat kecil dulu.
Jadi Nabi sebut dalam hadis ni, kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah. Kemudian timbulnya fitnah yang menguji keimanan, kemudian banyaknya berlaku peperangan. Peperangan demi peperangan demi peperangan. Nabi ulang perkataan perang tu 3 kali. Jadi kata pengarang kitab ni, dia kata, keadaan dunia hari ini membuktikan kebenaran sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta benda melimpah ruah. Harta benda melimpah ruah. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca sebelum ni. Nabi cerita zaman kemewahan tu, ada orang yang pergi pada waktu pagi dengan pakaian lain, petangnya pakaian lain. Maksudnya setiap hari tu bertukar-tukar pakaian mewah. Waktu tu Nabi kata, waktu tu kamu tukar kelambu rumah kamu, tirai rumah kamu, kain rumah kamu tu tukar macam kelambu Kaabah. Mewahnya keadaan rumah pada waktu tu. Dihidangkan makanan, belum habis lagi makanan di hadapan, mari pula makanan yang lain. Tak habis lagi makanan yang ada, mari lagi makanan yang lain. Maksudnya apa dia? Tak putus-putus cerita makan ni. Makan ni tak putus-putus. Pakaiannya bertukar-tukar, keadaan rumahnya luar biasa, hidup mewah. Hidup mewah. Kan ratus-ratus ringgit, bilion. Harta benda melimpah ruah. Banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur sehingga bertambah banyak peralatan dan keperluan hidup. Jadi mewah. Semua benda nak mudah, macam-macam. Semua benda nak mudah, maka macam-macam lah. Macam-macam lah muncullah alat-alat baru. Nak memudahkan urusan. Jadi mewah. Mewah. Maka oleh kerana itu ramai orang berlumba-lumba meraih keuntungan dalam memproduksi dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Oleh kerana masing-masing tamak dan rakus, maka terjadilah rebutan pasaran yang mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Ni ada hubung kait berlaku ni. Ada hubung kait berlaku. Ya. Ada hubung kait yang sampai bawa kepada hal yang ketiga itu, iaitu peperangan tu. Melimpah ruah kekayaan. Muncul satu alat teknologi baru, muncul pihak lain pula bersaing nak lawan pula ni. Muncul satu alat teknologi baru, muncul satu pihak lain bersaing nak keluarkan alat baru kerana nak hidup mewah. Buat alat ni nak hidup mewah, cari kekayaan. Hak keluar senjata, tengok orang ni keluar senjata, yang ni pula keluar senjata. Daripada situlah muncul tamak rakus yang akhirnya sampai kepada peperangan. Peperangan ni, dalam peperangan ni, sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini, perang ni satu sudut hilang nyawa, hilang kediaman. Hari ini berapa dah jumlah kematian di Gaza? Semalam saja dah 29,000. Semalam saja dah 29,000 lebih yang terkorban. Yang cedera dah 69,000. Beribu lagi yang tak jumpa di bawah runtuhan bangunan tu. Satu sudut kita nampak itulah kesan perang. Satu sudut yang lain, ada orang dapat keuntungan daripada perang. Ada orang dapat untung daripada perang. Itu negara-negara pembekal senjata, mereka untung daripada perang. Sebab tu negara-negara yang terlibat jual senjata dan sebagainya, mereka seronok bila perang ni berlanjutan. Itulah tempat untuk buat duit. Yang buat kereta perisai, buat kereta kebal, yang buat bom, yang buat senapang, mereka untung. Untung bila berlaku peperangan, tak ada perang, nak jual senjata ke mana? Senjata harganya tinggi. Kerana nak cari habuan kekayaan, nak hidup mewah tu, akhirnya sanggup korbankan nyawa orang lain pun tak apa. Yang penting untung. Maka sebab tu ada beberapa buah negara yang tak ambil peduli pun tentang peperangan yang berlaku. Tak bersuara, tak ambil tahu pun. Kenapa dia? Untung dalam perang. Banyak pihak yang perlu dijaga. Daripada hari ke hari, peperangan berkobar dengan tidak henti-hentinya. Padam di satu tempat, menyala pula di tempat lain.
Tamat perang satu tempat, sambung perang tempat lain. Sebab tu Nabi kata, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Perang demi peperangan, peperangan demi peperangan, dia akan berlanjutan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya, padam satu tempat, menyala tempat lain. Satu sama lain saling cakar-mencakar. Makin maju teknologi, makin terseksa manusia kerananya. Patutnya alat canggih teknologi untuk jaga keselamatan negara masing-masing, tanah air masing-masing. Akhirnya jadi alat untuk orang kaut keuntungan sampai hilang nyawa manusia lain. Rosak keadaan dunia tu. Semakin maju teknologi, makin terseksa manusia kerananya. Alat teknologi media sosial ni, alat teknologi juga media sosial ni. Ada keperluan dia untuk kita cepat dapat maklumat dan sebagainya. Untuk kita boleh ikuti perkembangan-perkembangan yang berlaku. Tapi bila berlaku perkembangan teknologi antaranya alat ataupun media sosial ni, kadang-kadang sebahagian manusia dah terseksa jadi. Kenapa dia? Kadang-kadang benda aib orang yang tak sepatutnya kita sebar, kita pergi sebar, akhirnya terseksa orang. Benda tak betul kita pergi sebar, fitnah orang, akhirnya terseksa orang kerana perkembangan teknologi yang tak diurus dengan baik, tak diurus dengan agama. Alat teknologi. Muncul alat teknologi tapi manusia rendah imannya. Akhirnya guna alat teknologi untuk rosakkan orang lain, untuk aibkan orang dan sebagainya. Padahal teknologi dan kemajuan tak bertentangan pun dengan Islam. Islam bukan larang perkembangan teknologi. Tak larang pun perkembangan teknologi. Bahkan kalau ada teknologi itu datang daripada orang bukan Islam sekalipun, Islam tak sekat untuk kita ambil. Sebagai contoh yang pernah kita belajar dalam sirah Nabi sebelum ini. Bila Nabi berjaya buka kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ya. Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Nabi berjaya tawan kota Mekah. Setelah berapa tahun tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah berjaya tawan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Akhirnya ramai pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah, puak-puak datang jumpa Nabi nak masuk Islam. Pembesar-pembesar datang serah diri jumpa Nabi nak masuk Islam. Wakil-wakil kerajaan, duta-duta datang jumpa Nabi nak masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam pun nak bekerja sama dengan kerajaan Madinah. Kerana Nabi sudah ada kekuasaan, ada kekuatan. Maka ada sahabat beritahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, menjadi kebiasaan raja-raja, gubernur-gubernur, pembesar-pembesar di tempat-tempat lain, kalau ada tetamu rasmi datang ke negara mereka, menjadi tetamu kerajaan, maka pembesar-pembesar, gubernur-gubernur itu, mereka sambut tetamu dengan pakai pakaian yang mewah, pakai pakaian yang mahal sebagai penghormatan kepada tetamu yang datang. Ada sahabat beritahu kepada Nabi begitu. Akhirnya Nabi arahkan sahabat, tolong cari untuk Nabi pakaian yang mahal. Ada satu pakaian mahal Nabi. Tujuannya apa dia? Bila ada pembesar-pembesar, wakil-wakil mana-mana kerajaan datang bertemu dengan Nabi, Nabi raikan mereka, hormati mereka dengan pakai pakaian mahal tersebut. Sedangkan budaya pakai pakaian seperti itu, budaya gubernur-gubernur, pembesar-pembesar yang tidak Islam. Tapi benda tu baik, Nabi tengok elok, maka Nabi pakai benda tu. Salman Al-Farisi dalam perang Ahzab ataupun perang Khandaq, cadangkan kepada Nabi gali Khandaq, mengelilingi kota Madinah untuk pertahankan kota Madinah. Salman Al-Farisi asal orang Parsi. Dia cadangkan pada Nabi, perang Ahzab ni kita gali Khandaq, gali parit keliling kota Madinah. Ni teknologi kami di negara Parsi dulu. Kami bila berperang kami suka gali parit. Orang Arab tak pernah kenal pun teknologi gali parit ni. Akhirnya Nabi terima cadangan daripada Salman Al-Farisi kerana ada masalahnya, ada manfaatnya. Akhirnya capai kemenangan dalam perang Ahzab itu. Salah satunya kerana teknologi gali Khandaq tu, gali parit. Sebab tu disebut perang Ahzab tu perang Khandaq. Jadi Nabi terima teknologi, kebudayaan, benda-benda baik yang datang daripada masyarakat lain, termasuk masyarakat bukan Islam. Jadi Islam tak sekat teknologi. Sayangnya muncul teknologi tak diurus dengan keimanan dan akhlak, akhirnya timbul mudarat-mudarat yang luar biasa yang kita saksikan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha. Jadi Islam tak sekat teknologi asalkan teknologi dan kemajuan itu patuh kepada etika kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Tapi sayangnya teknologi dan kemajuan yang dikemukakan oleh dunia barat pada hari ini adalah berdasarkan kepada kebendaan dan berlandaskan kepada kepentingan peribadi dan mengikut hawa nafsu. Buat alat teknologi sampai tak ada panduan yang rakus sehingga teknologi dan kemajuan itu telah digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Baik di sudut hiburan, masalah seks dan sebagainya. Kelihatannya begitulah keadaan yang berlaku daripada umur dunia ini sehinggalah sampai ke titik akhir iaitu hari kiamat. Jadi ini di antara 3 lagi tanda kiamat, perkara-perkara yang berlaku menjelang hari kiamat. Itu munculnya harta yang melimpah ruah, munculnya fitnah, ujian-ujian yang menguji keimanan dan banyaknya berlaku peperangan demi peperangan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar itu dulu yang boleh sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan rahmat pada kita dalam pertemuan pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.